لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita. Kita masih lagi menggunakan kitab Munyatun Musallin, iaitu benda ataupun perkara yang membincangkan mengenai sembahyang. Dan sebelum tu pengurusi dah pesan awal-awal lagi kepada kita tadi sembahyang maghrib, perlu ada SOP penjarakan duduk. Kalau di sekolah dia shoulder to shoulder, body to body, maksudnya bahu ke bahu, bukannya jarak sejadah. Dulu kita kalau masjid ni dia jarak sejadah dia jauh. Kalau macam ni kalau ikut yang terbaru memang tepatlah betul, body to body, ukuran 1 meter tu. Bukan sejadah ni 1 meter tak, itu pada permulaan dulu. Tapi sekarang ni kalau ikut di sekolah, daripada bahu saya dengan bahu orang sebelah saya ataupun belakang saya, ni pun kita dah lebih 1 meter dah ni, dikira kalau ikut bahu lah, dah lebih 1 meter. Masjid tu pun sebenarnya boleh di upgrade lagi untuk kita ramaikan lagi jemaah. Sebab dulu dikatakan sejadah, tapi tafsiran baru 1 meter sekarang rupanya body to body, bukannya sejadah tu sejadah. Tu situ lah, lebih kurang 1 meter. Jauh lagi lah tu maksudnya. Alhamdulillah lah, makin jauh makin baik. Sebab benda COVID ni kita tak tahu siapa yang ada, siapa yang tidak ada. Kadang-kadang orang tidak ada simptom pun ada pembawa. Dia tidak ada apa-apa, tapi dia memberi share pada orang lain pula. Dia tak demam pun, tak batuk pun, tapi kena pada orang yang rendah imun badan dia ataupun pertahanan badan dia, dah sekali kena COVID. Jadi sebab itulah kita kena ikut saranan daripada kerajaan kita, terutama daripada KKM, supaya jaga betul-betul. Sebab kita makin hari makin meningkat ni. Itu dah turun dah 1 angka, sekarang ni dah naik 2 angka dah. Dulu 5, 8, 2, pernah kosong kes baru tidak ada dalam sehari. Tapi hari ni dah berapa dah hari ni? 2 angka dah. Hari ni 20 lah. Berapa ini? 20 lah. Ke belah belas? 21 lah. Jadi itu peningkatan lah. Kita harap benda ni berhenti cepat. Tetapi nak berhenti secara mudah tak dapat, sebabnya benda tak nampak tengok, tak nampak dilihat oleh mata. Alhamdulillah, Malaysia ni dah kira syukur dah. Nak banding dengan US, Amerika, tiap-tiap hari meningkat ratusan ribu angka. Kalau kita tengok dan data tiap-tiap hari COVID tu dah hampir juta dah di negeri orang. Indo pun sama, Indonesia makin meningkat kes. Sebab apa? Sebab tidak mengikut saranan dibuat oleh pemerintah, kerajaan lah. Tapi alhamdulillah kita orang Malaysia ni lemah lembut, jiwanya halus. Sekali bagi tahu dah dengar. Kalau orang Indo, bukan kita nak nak memburukkan mereka, tak. Yang sebahagian bagus, tetapi ramai juga yang tak bagus. Tak dengar kerajaan kata tutup tempat-tempat tertentu, pub ke apa semua dia buka. Mayat ni jangan dekati, dia pergi gebuk daripada hospital. Bergebuk tu satu kampung demonstrasi, pergi rebut balik mayat daripada pihak hospital ataupun kesihatan. Sebab apa? Sebab dipanggil tawakal secara membabi buta. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita dah belajar tawakal ada tempat dia. Usaha pun ada tempat dia. Bukan saja kita tawakal secara membabi buta, tak. Itu bukan ajaran Islam. Nabi SAW sendiri pun dalam keadaan dia tu orang yang paling bertawakal pada Allah, nak berbanding orang lain. Nak banding dengan kita ke Imam Syafi'i ke Sayyidina Umar Al-Khattab Abu Bakar, Nabi lebih bertawakal lagi nak berbanding dengan insan-insan lain. Tetapi dalam tawakal dia pun ada kasbi, ada usaha, ada ikhtiar yang Nabi tunjukkan kepada kita semua. Ni cara yang betul dalam kita beragama, cara yang tepat.
bukan secara tawakal sahaja, sehingga kan ubat tak makan kalau sakit, makan apa ni, kalau dahaga tak minum air, kalau lapar tak makan, maka itu bukan tawakal tu, itu melemparkan diri kepada kebinasaan. Itu dilarang. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu melemparkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jangan sekali-kali. Maksudnya kena jagalah. Tu je conclusionnya. Tanyalah mufti 14 negeri negeri kita, termasuk wilayah persekutuan lah. Boleh tanyalah 14 ke 15 orang mufti di Malaysia ni, semuanya bersetuju dengan SOP yang dibuat oleh pihak kerajaan. Tidak satu pun mufti yang alim, yang hebat ilmu agama membantah apa yang dibuat oleh kerajaan kita. Sebab apa? Ada hujah-hujah, dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya kita membuat penjarakan, pakai mask dan sebagainya. Okey, semoga sedikit mukadimah tu beri peringatan. Dah tahu semua dah. Cuma mengingatkan balik kepada kita, mungkin dah lupa sebab kita dah bebas sekarang ni. Mungkin dah lupa, jadi kita ingatkan balik. Jauh-jauh macam ni tak apalah. Tak pakai mask pun saya. Kalau pakai mask tak boleh cakap. Okey, kita teruskan pengajian kita. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim fi darain. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya dan mungkar. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan, fahsya, dan juga pekerjaan yang mungkar. Dan setengahnya zikrullah itu terlebih besar, maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ia akan menegahkan akan dia sembahyang daripada mengerjakan yang demikian. Allah Ta'ala bagi jaminan kepada kita, sesungguhnya innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang melaksanakan solat sebenar-benar solat, maka dia dapat mencegah, prevention, dapat mencegah dan merawat dirinya daripada melakukan perkara yang mungkar dan juga benda yang fahsyak. Ini janji Allah. Kalau kita tengok diri kita, jangan tengok orang lain, tengok diri kita sendiri. Kita tiap-tiap hari semayang 5 waktu cukup, daripada subuh sampai isyak, kejap lagi. Memang tak pernah miss, tak pernah qada pun, tak ada. Tetapi walaupun dalam keadaan kita melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, ada juga dalam hidup kita ni melakukan maksiat yang berterusan. Maksiat yang berterusan. Apa dia? Contohnya, kalau budak-budak, bukan budak muda, orang tua pun ada, suka melihat perkara-perkara yang menjijikkan. Contohnya pornografi. Sekarang kan mudah, ada telefon, ada Telegram, ada YouTube dan sebagainya. Walaupun kita ni kaki semayang, dia boleh kata macam tu, kaki semayang. Kaki ni banyak, kaki botol ada, kaki bola ada, banyak kaki. Kaki mabuk tak payah cakap lah, memang ada, banyak kaki. Kita ni bukan jenis macam tu, tapi kita ni termasuk di kalangan orang yang digelar kaki semayang, secara mudahnya ashabus solah. Kalau bahasa Arab panggil ashabus solah. Sentiasa melazimi semayang, bukan semayang biasa, semayang di masjid dan surau. Tetapi dalam keadaan kita istiqamah, konsisten semayang tak pernah tinggal, ada juga dalam kehidupan seharian kita istiqamah juga buat dosa. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, kena cek balik sembahyang kita. Mungkin ada yang tidak sempurna, yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak menerima solat kita, sehingga kan tidak memberi kesan kepada jiwa dan hati kita untuk meninggalkan maksiat. Itu kata Imam Ghazali. Kena cek balik, apa yang salah daripada sembahyang aku? Bermula daripada wuduk. Ingat, bermula daripada wuduk. Betul tak wuduk aku? Yang lain cantik, Al-Fatihah cantik, bacaan betul. Nak tarannum pun semua lagu boleh buat. Apa dia lagi? Tahiyat akhir, tahiyat awal, semua cantik. Takbir cantik. Tetapi cuba cek wuduk kita macam mana. Waktu kita basuh tangan, betul tak semua? Kadang-kadang kita basuh tangan ni
Ada yang tidak tepat. Kat mana tak tepat? Ketika kuku kita panjang. Kuku panjang, ada orang suka simpan kuku panjang. Saya tak kata haram, walaupun sebahagian ulama kata makruh. Bagi lelaki lah. Perempuan waktu dia uzur, dia boleh simpan lah kuku dia. Lelaki yang simpan kuku ataupun perempuan yang simpan kuku panjang, apabila dia berwuduk, air itu tak masuk pada jarinya. Terkena kat mana? Terkena kat kuku. Jadi siapa yang ada simpan kuku panjang, dia kena selakkan ni, isi jari dia di atas ni, biar air itu masuk dalam. Sebab apa? Sebab tangan ini salah satu daripada rukun wuduk yang wajib dibasuh ataupun dikenakan air. Ni, apa dia? Pergelangan tangan sehingga ke siku. Tangan sampai ke siku ni wajib. Kita basuh mula-mula ni adalah sunat saja. Kita basuh mula-mula sunat saja. Sebab apa sunat? Sebab dengan bermulanya kita basuh tangan, kita akan mencuci anggota lain. Nak cuci muka, guna tangan. Nak cuci telinga, guna tangan. Nak cuci kepala, guna tangan. Nak cuci tangan hingga siku, guna tangan juga. Jadi sebelum kita nak cuci muka ni, cuci tangan dulu, disunatkan. Cuci tangan dulu supaya hilang segala kekotoran najis daripada tangan kita, barulah basuh muka. Basuh muka tu dipanggil sebagai rukun wuduk. Rukun yang wajib. Tangan, pergelangan tangan yang pertama tadi sunat saja. Lepas muka tu tangan hingga ke siku. Kena jugalah tangan ni. Tangan hingga ke siku. Ni wajib. Wajib kena. Sebab tu kalau nak ingat mudah, rukun wuduk ni 4 basah 2 kering. Tu je. Kaedah dia. 4 yang basah, 2 kering. Apa yang basah? Muka, yang wajib kena air. Tangan hingga ke siku, 2. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, kaki. Itu yang basah. Yang kering apa? Yang kering niat. Dan satu lagi, yang kering tertib. Tak boleh kita basuh kaki dulu baru basuh kepala, tak dapat. Tak sah wuduk kita. Mesti ikut peraturan tertib daripada muka, lepas muka tangan hingga ke siku, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Yang tu yang wajib. Yang lain berkomor ke masuk air dalam hidung daripada mulut menarah. Iaitu mulut menarah ni masukkan air dalam hidung. Mukmadah masuk berkomor, kemudian basuh telinga. Apa lagi? Basuh tekak. Itu semua adalah sunat. Buat dapat pahala, tak buat sah wuduk. Sah wuduk. Kalau kita kekurangan air, tak ada air. Pasang pagi tu air tak ada. Ada sikit yang keluar. Tengok dikit. Waktu tu boleh ambil, basuh muka sahaja. Tangan. Yang wajib-wajib saja sampai kaki. Dan juga yang wajibnya basuh sekali sahaja. Yang wajib. Yang sunat basuh 3 kali. Lebih pada 3 kali basuh makruh. Kalau orang was-was 100 sampai 10 kali basuh. Basuh muka. Tak kena lagi sini. Basuh pula. Sini pula tak kena. 10 kali basuh muka sebab was-was. Rasa macam tak kena lagi ni. Basuh kat dahi pula. 10 kali. Sebab apa? Was-was. Sebab itulah sebelum kita ambil wuduk sama dengan sembahyang, baca bismillahirrahmanirrahim, sunat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, sunat kita baca. Sebab apa? Selain daripada sembahyang, syaitan akan ganggu ketika kita wuduk. Sebab apa? Sebab apabila wuduk tak betul, tak sah, automatically sembahyang pun tidak sah. Sebab berwuduk itu suci, bersuci itu dengan cara berwuduk ke, mandi wajib ke, adalah syarat sahnya sembahyang. Kalau tidak, tak sah sembahyang. Kalau kotor, syarat wajib sembahyang. Jadi nak tak nak mesti berwuduk ataupun mandi wajib. Kalau was-was macam mana? Susah nak hilang. Habis dah doa baca, tak hilang-hilang lagi. Cara mudah, gali kolam belakang rumah, air itu lebih pada 2 kolah. Lepas tu nak berwuduk, terjun terus. Sekali selam. Niatlah hati, saya akan berwuduk. Apabila kita menyelam dalam sungai, menyelam dalam kolam, maka tidak perlu tertib.
Waktu tertib tu waktu di paip dalam kolah Tapi kalau kita terjun terus menyelam, tak perlu tertib. Tutup hidung, sahaja aku berwuduk kalau Allah selam. Kalau dah was-was sangat. Kalau menyelam was-was lagi, boleh pergi hospital Sentosa lah. Pergi cek, takut ada mental, schizo ke sebagainya. Kalau was-was sangat, pergi menyelam. Mana-mana ada, mana sungai terdekat sini, Skio. Pergi menyelam, settle masalah, datang sembahyang subuh. Tapi tak ada lah, tak ada lagi setakat ni di bawah. Adakah ada? Tak ada. Kalau ada was-was pun tak adalah seteruk macam tu. Tapi was-was ni memang ada. Pernah diceritakan oleh Ustaz Syamsuri Ahmad, saya tak ingat. Waktu saya kecil dulu, saya dengar ceramah kaset dia. Dia beritahu ada sebuah sekolah ni, budak tu was-was. Sekolah asrama. Dia kata 3, 4 macam tu lah. Bayangkan dalam bilik mandi 3 jam. Sampai subuh tu habis. Sampai orang kawan-kawan lain semua dah siap dah pergi sekolah. Dah masuk kelas dah. Dia masih dah tandas lagi. Ada. Benda ni berlaku. Budak muda lagi. Nak kata nyanyuk, muda lagi. Penyakit was-was. Penyakit ni bahaya. Kena rawat. Pergi jumpalah mana-mana perawat, ustaz-ustaz ke yang pandai merawat, rawat. Ataupun ikut panduan ulama macam mana, perbanyakkan baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi banyak supaya Allah Taala hilangkan was-was dalam hati kita. Jadi was-was ni bahaya. Apabila was-was menyebabkan kita ni tak khusyuk sembahyang. Sembahyang tak khusyuk. Duk ingat berapa rakaat? 3 ke 2, 3 ke 2. Tiap kali sembahyang macam tu. Kalau sekali-sekala itu biasa, lupa. Nabi pun lupa. Nabi lupa tu bukan Allah, bukan bermaksud kekurangan, tak. Kalau kita kata Nabi pun lupa juga ustaz, memang Nabi lupa, tapi lupa Nabi bukan bermaksud itu kekurangan, tak. Itu kelebihan. Kenapa lupa Nabi? Kalau Nabi tak lupa, macam mana kita nak tahu cara sujud sahwi yang betul? Sampai hari ni kita tak tahu macam mana nak sujud sahwi dengan betul kalau kita terlupa rukun, ataupun terlupa baca kunut ke, ataupun terlupa baca tahiyat awal ke. Macam mana kita nak buat? Tak tahu cara. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah tunjuk. Jadi waktu tu Allah Ta'ala lupakan Nabi sebagai panduan kepada umat Nabi. Kita bukan Nabi ni tidak ada dosa, tidak ada benda kekurangan pada Nabi ni. Sebab dia di antara makhluk yang terbaik ciptaan Allah, ahsanu taqwin, sebaik-baik ciptaan. Siapa dia? Allah Ta'ala yang ciptakan Nabi ni, sebaik-baik kejadian. Jadi dia dilupakan oleh Allah Ta'ala tu, itu sebagai kelebihan bagi dia, tapi bagi kita kekurangan. Begitu juga Nabi SAW apabila digelar sebagai Al-Ummi. Al-Ummi ni tak pandai baca, tak pandai menulis. Tak pandai baca, tak pandai menulis. Kita pandai baca dan kita pandai menulis. Jadi nampak pada zahir kita itu sebagai kekurangan. Sehingga kan ada orang yang mempermain-mainkan, memperolok-olokkan Nabi ni digelar sebagai Al-Ummi, iaitu tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Aku lebih hebat pada Nabi, aku pandai baca, Nabi tak pandai baca. Aku pandai menulis, Nabi tak pandai menulis. Cakap macam ni boleh menyebabkan rosak akidah. Rosak akidah. Sebab istihza kepada kepribadian Nabi SAW. Allah Ta'ala jadikan Nabi tak pandai membaca menulis tu, itu satu kelebihan bagi Nabi, tetapi kekurangan bagi umat Nabi. Siapa yang tak pandai baca dan tak pandai menulis, umat Nabi dianggap itu sebagai kekurangan, kebodohan, kejahilan. Tetapi bagi Nabi, tak pandai menulis, tak pandai baca itu satu kelebihan, satu keistimewaan, satu mukjizat. Kalaulah Nabi ni pandai menulis, Nabi ni pandai membaca, rosak kita nak berhujah dengan Kristian. Rosak. Sebab apa? Tak ada hujah. Apa hujah mereka? Muhammad kan pandai menulis, Muhammad kan pandai membaca. Kau tahu tak, Muhammad tu dia baca kitab-kitab kuno dulu, lepas tu dia tulis kembali. Bukan wahyu Al-Quran tu. Al-Quran ni ditulis oleh Muhammad. Hujah orang non-Muslim untuk berlawan dengan kita. Apabila Nabi ni tak pandai baca, tak pandai menulis, maksudnya Al-Quran ni directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Nabi SAW. Sebab Nabi tak pandai nak menulis.
Macam mana Nabi nak tulis Quran? Nabi tak pandai nak membaca. Macam mana Nabi nak baca kitab-kitab dulu, lepas tu tulis kembali? Tak boleh. Jadi tidak pandai membaca bagi Nabi itu satu kelebihan, tetapi andai kata kita tak pandai membaca menulis, itu satu kelemahan. Tu kena ingat tu. Jangan kita kata, oh Nabi tak pandai baca ustaz. Tak apalah, tak pandai baca pun. Nabi tak pandai baca juga Al-Quran ni. Tak payah, tak payah belajar lah. Tak boleh. Itu ucapan yang tidak tepat dan tak patut dikeluarkan. Macam kita istihza atau merendah-rendahkan kepribadian Nabi. Allah sengajakan jadi Nabi SAW tak pandai baca, tak pandai menulis. Sebab apa? Sebab kalau dia pandai baca, pandai nulis, jadi fitnah pula pada akhir zaman ni. Dianggap Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad, bukan daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi sembahyang ini apabila ada sahaja benda yang kita lakukan maksiat, walaupun kita ni konsisten melaksanakan sembahyang, kita kena checklist balik apakah kekurangan yang ada pada solat kita. Sama ada bermula daripada tadi wuduk. Wuduk macam mana? Basuh tangan ni sampai tak ke siku. Kadang-kadang kita pakai baju lengan panjang macam tu lah. Tak salah, bagus. Sunnah, bagus pakai baju lengan panjang. Tetapi kita lipat sampai sini je. Siku ni masih ada lagi yang tertutup sedikit. Kita pun basuh. Tak kena sempurna basuhan di siku ni, maka tak sah solat kita. Sebab apa? Sebab daripada tangan hingga ke siku ini salah satu daripada rukun wuduk yang wajib dibasuh, dialirkan air ke atasnya. Itu yang sepatutnya. Yang seterusnya, muka pun ramai juga yang tidak sah, terutamanya perempuan. Tak sah basuh muka apabila dia bertudung. Ni saya tengok sendiri waktu buat kembes hari solat, budak-budak perempuan kadang-kadang dia malas terbus ke tudung ni, tak nak buka, dia pakai macam ni je. Tak buka tudung, nak basuh macam mana? Sah. Sebab apa? Muka ni, had muka sampai mana? Sampai ni, cupit telinga ni sini. Jadi kita kena basuh ni. Afdal kalau ada janggut ke bawah dagu ni, basuh juga. Basuh bawah dagu ni. Kita ambil sini, tak kena. Kena sini ya. Kalau satu tangan mana sah? Tak sah wuduk, tak sah semayang. Itu je sifir dia. 2 kali 5, 5 kali 2, jawapan sama, 10. Begitu juga sembahyang. Tak sah sembahyang, tak sah wuduk, tak sah sembahyang, tak sah sembahyang, walaupun sah wuduk pun tak sah juga sembahyang. Jadi pastikan wuduk kita tepat dan sahih, sah. Jangan batal ataupun batil, tak boleh. Sembahyang ambil wuduk ni ya. Mana sah ni? Sekeliling muka. Sunat tekak pun basuh juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah bagi tahu dalam hadis dia bahawasanya aku mengenali umat aku melalui kesan-kesan wuduknya. Kesan-kesan wuduk yang ada pada badan kita ni bercahaya di akhirat kelak. Jauh lagi tengok, ni umat aku di pada mahsyar kelak. Dekat dengan mizan, dekat dengan kautsar, dekat dengan haud, telaga Nabi SAW, jauh lagi tengok ni umat aku. Jadi Nabi akan bagi syafaat pada kita. Daripada mana dia nak cam? Daripada anggota wuduk yang terkena air. Kalau kita lebihkan sampai pada sini, maka akan bercahayalah tangan kita sampai di sini. Kalau kita lebihkan sampai di tekak wuduk kita, maka akan bercahayalah tekak ni. Kalau kita basuh telinga, akan bercahayalah telinga. Jadi segala anggota wuduk yang kena air, yang kita berwuduk di dunia dulu, akan ada kesannya di akhirat kelak, dan Nabi akan tengok jauh lagi bercahaya bagaikan cahaya matahari. Terang sangat-sangat. Dipanggil hurrah al-jalil. Begitu terang cahaya tadi. Kesan daripada wuduk yang telah kita amal di dunia. Kalau tak sempurna wuduk, maka automatically hitam legam semua. Walaupun dia dah kena air, tapi tak sempurna. Sebab tak sempurna wuduk, walaupun kena air tapi tak sempurna. Jadi semua ni hitam. Tak ada dah, sebab tidak sah sembahyang.
Tidak sah wuduk. Plug ke? Apa ni? Switch kat sini. Ataupun kabel sampai sini. Tapi kita sampai sini sahaja. Walaupun elektrik tu mengalir sampai sini tapi tak sampai pada plug, tak menyala lah lampu. Walaupun ada kabel tapi tak sampai pada punca elektrik, tak sampai lah. Begitu juga wuduk kita, pastikan sampai. At least sampai. Lebih lagi baik, lagi lebih afdal kalau kita lebihkan. Wuduk, cek balik betul ke tak wuduk kita. Dah berapa puluh tahun dah kita semayang. Kalau saya sekarang umur 33, start daripada balik kita tak dalam 12 tahun ke 13 tahun, dah berapa puluh tahun dah semayang. Cek list balik wuduk kita lepas ni. Dah lepas tu nak macam mana? Agak taubat dengan Allah Ta'ala lah. Kalau ada tersalah, tersalah, taubat. Pas ni pastikan wuduk kita tepat dan betul. Jangan lagi ada yang tertinggal, kesan-kesan. Terutamanya di siku ni. Ramai. Maksud macam ni. Siku tak kena. Yang kedua, di kaki. Buka paip. Macam tu je tak kaki. Buku lali tak kena, tumit tak kena. Habis. Batal semayang. Sebab apa? Sebab batal wuduk. Sebab batal wuduk. Sebab wuduk itu syarat wajib bagi semayang. La yatimul wajib illa bahwal wajib. Itu kaedah qawaid fiqhiyah. Tidak akan sempurna benda yang wajib itu melainkan wajib juga sempurnakan. Tidak akan sempurna sembahyang itu melainkan sempurnanya wuduk. Jadi nak tak nak kena sempurnakan sebetul-betulnya wuduk baru sempurna solat. Tu kaedah qawaid fiqhiyah, Liga Magazine dalam bahasa Inggerisnya. Mesti sempurnakan. Wuduk kaki. Kalau kepala tak ada masalah. Sebab kepala ni dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun 3 helai rambut, okey, settle masalah. Ambil air tak sini. Kalau kita jenis rambut smart macam Shahrukh Khan, dah pakai pomade apa semua sekali, tak nak kena air budak muda lah biasa. Orang tua ada macam tu, tak ada. Pakai dah, memang smart-smart lah, cantik lah. Ambil je, tak sini. Kena dah rambut. Dikira kepala juz'iyah min ra's. Daripada kepala juga, satu juzuk. Sebab mazhab Syafi'i, 3 helai rambut saja kena settle. Itu bagi orang ada rambut. Kalau orang botak tidak ada rambut, dah licin, memadai tempat yang biasa tebuh rambut. Kat sini ke, kat sini, mana-mana boleh. Jadi kepala ni memang insya-Allah kalau mazhab kita semuanya ambil dengan tepat dan sah. Sebab perlu hanya kena 3 helai rambut sahaja. Itu mazhab kita lah. Tetapi mazhab Maliki, dia wajib kena basuh satu kepala. Ni. Cara dia macam ni. U-turn balik. Kalau orang mazhab Maliki kena bawa sikat rambut lah. Sunnah sikat balik. Dah habis, hilang dah sikat rambut, style buat mali ke apa semua habis, tak ada. Kena sikat balik. Itu mazhab Maliki. Sebab apa? Sebab mereka hanya berkhilaf ataupun berbeza pendapat hanya satu huruf ba. Biru'usikum. Dalam ayat Al-Quran, hendaklah kamu berwuduk tangan hingga ke siku, muka, wujuhukum wa aydiyakum ila marafiq. Kemudian biru'usikum, kepala kamu. Huruf ba. Bi itu apa? Imam Syafi'i kata bi bermakna bi juz'iyah, satu juzuk saja daripada kepala. 3 helai rambut lah, tak apa dah. Tetapi Imam Malik kata la, ba bermakna kulliyah, seluruh kepala kena basuh. Jadi kita mazhab Syafi'i bolehlah nak basuh sedikit sahaja, no problem. Sebab apa? Sebab kita perlu hanya at least kena 3 helai rambut sahaja. Lepas tu habis. Kaki, yang lain tu semua sunat. Basuh telinga sunat, masuk air dalam hidung sunat, berkomoh sunat, basuh tekak belakang ni sunat, semua sunat. Basuh 3 kali tu sunat. Yang wajibnya basuh sekali. Yang penting semuanya rata. Yang penting rata. 3 kali sunat. Lebih 3 kali makruh. Sebab apa? Membazir. Kalau was-was, pergi menyelam dalam air. Menyelam tu lebih mudah. Kalau was-was lah, buat swimming pool kat rumah, cantik-cantik, sambil-sambil menyelam, bukan minum air, buka sewa. Sekali sejam RM3. Gebuk budak-budak datang. Tapi ingat, kalau budak kencing berak jangan marah. Sebab dia bayar sewa.
Itu bagi was-was. Tak perlu sebenarnya nak buat kolam, tetapi perlu dirawat kalau orang penyakit was-was. Jadi sembahyang ini tatanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Ini janji Allah. Jangan kita kata betul ke Allah ni. Tak. Allah sentiasa betul dan tepat, yang salah kita. Jadi Allah bagi tahu, barang siapa yang melaksanakan sembahyang, mendirikan sembahyang, maka diri dia dapat dihindarkan daripada perkara yang fahsya, benda yang keji, mungkar, benda yang mungkar. Kalau ada juga benda mungkar dia buat, maksudnya kena cek balik sembahyang dia. Wuduk dia, takbir dia, rokok dia, sujud dia, kena cek balik. Mesti ada yang tidak perfect, tak sempurna. Itu segi zahir. Kita tak bincang lagi bab khusyuk ke, ikhlas ke, qanaah ke, lepas tu tawaduk ke dalam solat. Tak bincang lagi tu. Bab rukun zahir sahaja. Pastikan tepat dan sempurna. Kalau tak sempurna yang tu, maka sembahyang kita tu menyebabkan jadi batal lah. Segi fake-nya batal. Apabila batal sembahyang, automatically khusyuk macam mana sekalipun Tuhan tak terima. Ustaz, walaupun saya baca Al-Fatihah tak betul Ustaz, tapi saya sembahyang khusyuk Ustaz. Saya tak ingat langsung kat dunia Ustaz. Saya jadi baik Ustaz lepas saya sembahyang ni. Walaupun saya tahu Al-Fatihah saja tak betul, tapi saya jadi baik. Baguslah baik tu, tapi solat tetap tidak diterima. Tetap tidak diterima. Melainkan di satu tempat itu, kampung ke, di satu daerah ke, tidak ada guru yang mengajar, tidak ada ulama, tidak ada ustaz untuk dijadikan rujukan. YouTube pun tidak ada. Line Unify tak ada nak belajar dalam YouTube, dalam Facebook tak dapat. Barulah dimaafkan kalau kita tersalah membaca Al-Fatihah. Tetapi jika ustaz ramai, ustazah ramai, Pak Iman pun ada, orang pandai baca Quran pun ramai kat taman kita. Lepas tu dalam YouTube pun kita boleh belajar juga. Saja malas belajar, rasa dah betul berpada apa yang kita ada. Aku rasa dah betul kot ni Al-Fatihah aku ni, tak payahlah nak belajar. Boring lah belajar ni. Tak payah belajar. Kita rasa kita baca perfect dah Al-Fatihah kita ni. Tak apalah, Tuhan terima kot. Allah ni Ghafurur Rahim, Allah ni Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun, Maha Mengasihani, tapi ingat, Tuhan dah beritahu, kalaulah tidak tepat apa yang dia suruh, cara sembahyang, tak sah, tak terima. La yuqbalullah. Tuhan tak terima sembahyang kita. Jadi, benda yang paling penting, dua benda. Rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi tu mudah, tertib. Semua kita tepat. Tak ada orang rokok dulu, baru orang